Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Semoga bahagia di hari yang indah lagi amalkan sifat temudi dalam pergaulan selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu ala nurin mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu ala nurin mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan live Sembang Santai Janji Sampai daripada Persatuan Kebajikan Sahabat Nada Murni Malaysia. Yang belum share, teruskan share live kita ini. Yang belum beri komen yang baik-baik, teruskan memberi komen yang boleh memberi manfaat kepada kami dan juga semua penonton-penonton yang hadir. Dan juga yang paling penting, jaga SOP dan juga saya mengharapkan semua dalam keadaan sihat belaka. InsyaAllah. Alhamdulillah, siri yang seterusnya ini kita akan perbincangkan lagi, kita akan kupaskan lagi tentang banyak lagi tentang kisah Nada Murni. Kalau sebelum ini kita ceritakan tentang zaman kegemilangan Nada Murni, hari ini kita akan kupas, kita akan bentangkan kepada korang semua di luar sana sebab kita ni santai-santai ya. Okey, iaitu seni dan budaya dalam Nada Murni. Okey, kita akan tampilkan panel yang pertama pada segmen ini, iaitu saya adalah seorang yang hebat juga, yang sama dahsyat juga dalam industri nasyid ini, iaitu tidak lain tidak bukan, terimalah Tuan Azadan. Ya, Assalamualaikum ya Salman. Masya Allah. Apa Hebat khabar? sangat. Baik, sihat Alhamdulillah. Wah, ceria nampak. Yelah nak jumpa hang tua. Okey, Abang Azadan ya. Ya. Kita terus ke ke topik kita hari ini. Ya, betul. Iaitu seni dan budaya dalam konteks yang sikit dulu. Okey, seni dan budaya itu maknanya kita ingin melahirkan hasil-hasil karya yang bermanfaat, yang berbentuk nasihat, yang dapat memberi manfaat kepada semua generasi. So Nada Murni menampilkan konsep lagu yang sedap didengar. Orang kata boleh diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanak-kanak, dewasa, muda, tua, Muslim, tak Muslim, mereka boleh dengar. Kerana lagu-lagu kita ada yang konsep kasih sayang, hormat menghormati dan sebagainya, insya-Allah. Oh, itulah sebab yang tadi katanya pernah buat show Nada Murni di Sabah katanya. Sabah Ya. di Indonesia. Ada 2 orang Islam Alhamdulillah. buat persembahan Nada Murni ya. Ya, Itulah tadi, ya kita menampilkan keindahan-keindahan. Betul. Ah. Okey. Dari segi Abang Azaran pula, dalam seni dan budaya ni apa yang ditugaskan ke ataupun apa yang dikhususkan untuk Abang Azadan dalam Nada Murni? Mungkin kalangan kita mungkin dah tahu kan, tetapi Okey. kalangan di luar sana yang meminati Nada Murni secara tegar, sampai sekarang dia orang ingat, dia orang tahu nasyid, album dia orang simpan semuanya. Ya. Tapi dia orang tak tahu siapakah
yang menghasilkan trend, Ya. baju, jubah sebagainya ataupun idea-idea seni dan budaya yang diterapkan dalam Ya, persembahan. Alhamdulillah sebenarnya saya bila dapat jemputan daripada tim production Nada Murni ni, Ya. saya rasa macam saya dapat jemputan makan di istana. Ini satu jamuan yang sangat menyelerakan. Allahu Akbar. Sebab apa? Seni dan budaya ni adalah makanan kita. Ya, betul. Jadi betul. sebenarnya banyak benda kita nak cakap, tapi betul. mungkin pastinya di kalangan jemputan lain dah cakap macam-macam. Jadi saya sebenarnya dari awal pembabitan Nada Murni nak cerita dulu sebenarnya sejarah macam mana saya boleh join Nada Murni. Betul. Jadi satu ketika saya memang dengar lagu-lagu Nada Murni ni di kaset-kaset saja. Dan teringin nak jumpa dia orang ni. Pada 1988, saya pergi ke satu majlis persembahan Nada Murni di satu padang di Segamat, Johor. Jadi saya ikutlah geng-geng masjid di Feldas Mencu tu pergi ke Segamat tengok persembahan Nada Murni. Masya Allah dengan jubah putih diorang. Lepas tu saya tengok diorang semua pakai slipper. Lepas tu pakai slipper. Tapi kemas lah. Jubah kemas putih bersih. Lepas tu saya terkejut bila saya tengok sampai habis. Sampai orang bangun balik semua. Saya terkejut lagi. Saya tengok diorang turun pentas. Diorang kutip sampah. Subhanallah. Jadi saya kata, wish, ada artis macam ni kan saya katakan. Tak apa, saya memang waktu tu tak berkesempatan nak jumpa dia orang. Betul. Saya memegang hasrat untuk berjumpa dia orang satu hari nanti. Benda tu berlalu macam tu saja sampailah 1989. 1990 tu saya dah belajar dekat Pahang sana. Dan saya bertemu Nada Murni pada 1991. 1991. Jadi waktu tu saya memang secara automatik saya cuba zahirkan bila dapat bersama dengan Madrasah Kebudayaan dan Kesenian Islam, itu MAKSI. Ya, betul. Sekolah yang menempatkan semua kumpulan nasyid Nada Murni. Betul. Jadi di situ saya telah menyedari bakat terpendam kot. Saya cenderung kepada macam fashion, betul. lepas tu make-up ni, Ya. gubahan dan sebagainya. Jadi memang saya zahirkan benda tu dalam persembahan-persembahan Nada Murni. Okey, Abang Zadan, selepas saja terlibat secara langsung dengan kumpulan Nada Murni, apakah perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Abang Zadan dengan Nada Murni? Okey, ialah sebenarnya perubahan yang berlaku terhadap kalau mengikut saya punya bidang tu dia lebih kepada image lah. Betul. Tetapi kami ni buat sesuatu benda semuanya berjemaah. Tak adalah saya katakan saya yang membawa perubahan Nada Murni tu tak. Tapi kita memberi idea, kerjasama atas perbincangan bersama tu saya cadangkan kepada dia orang untuk yang pertama sekali saya rasa Okey, yang saya ingat Abang Zadan lah kan. Dan mungkin sebenarnya untuk abang tahu, sebenarnya yang sedang menonton kita sekarang, mereka ni adalah peminat-peminat tegar. Jadi mereka tahu ni semua. Zaman dan era Nada Murni. Okey, kalau zaman di sekolah tu kita buat persembahan-persembahan jemputan di luar tu, saya mula-mula join tu saya perhatikan diorang. Saya kata, oh dahsyatnya, diorang sangat teliti pakai kasut high cut hitam kan. Zaman tu. Kan. Lepas tu minyak wangi body shop kan. Walaupun pelajar sekolah waktu tu dan baju diorang sangat kemas, gosok dan sebagainya. Jadi bila saya dapat sentuhan bila arwah Yang Ustaz Asri kata, Zadan, ceriakanlah. Saya selalu jumpa Ain kan, Ain cakap, dia kata, Zadan, buat kelainan, pakaian ke, persembahan ke, sekarang ni waktu tu musim Turki menampilkan tarian sufi. Betul. Buat tak boleh ke kita fikirkan sesuatu nasyid ni supaya tak berdiri tegak. Betul. Jadi pasal pakaian tadi tu saya fikir untuk memudahkan saya tengok dia punya performance tu, keluar masuk show tu, nak tukar baju dan sebagainya. Jadi saya fikir saya carilah buci lah. Zaman-zaman tu zaman-zaman dah buci kan. Betul. Kita beli render. Kain render. Itu yang lahirnya Abang yang kalau kita tengok macam Allahyarham Ustaz Asri dan sebagainya, ya maksudnya kumpulan Nada Murni yang pakai jubah luar, ada jubah luar. Belum lagi. Belum lagi tu. Waktu first saya rasa perubahan yang saya bawa sebab nak save baju tu dah cantik kain dia. Betul. Nada Murni waktu tu walaupun pakai jubah putih, dia tak pakai jubah putih cotton biasa. Ya, memang diorang Allahyarham Ustaz Sohibul Fadil, pengurus Nada Murni, memang dia menitik beratkan
walaupun putih tapi kainnya cantik, berat. Waktu tu saya rasa kain satin yang tebal tu. Tebal sikit, Tapi dia lembut, dia jatuh ke bawah. Jadi saya tengok kain tu dah cantik dah. Jadi kita cuma ubah butang je. Oh, Ingat. butang. Ya. Kita beli butang dekat Wisma Yakin. Memang saya waktu tu kerap ke Wisma Yakin cari butang kristal. So just tukar butang kristal dah nampak cantik dah. Lepas tu kita tukar lagi, tambah lagi render gold. Ya, yang dekat apa, yang kat tepi keliling kan? Ya, betul. Jadi waktu tu dalam tahun 1991, 92, 93 tu kita dah mula waktu tu saya dengan arwah Soleh Hijaz lah. Arwah Soleh Hijaz kita buat abaya. Okey, abaya. So macam kita pelajar waktu tu nak cari material tu macam payah. Arwah Soleh Hijaz dia dah bekerja dah waktu tu. Dia bekerja di karyawan. Betul. Jadi mungkin kita ni bila dah minat, kita tak kisah pun kadang-kadang terpaksa keluar duit sendiri. Betul. So dari situ saya lihat arwah Soleh dia buat abaya labuci. Saya tahu saya tak ada modal. Saya minta pihak sekolah keluarkan bajet. Kita beli kain, waktu tu kain yang RM1.80 je. Ada juga RM1 kain tu, kita jadikan abaya. Dan saya jahit pakai tangan. Abang Zadan jahit sendiri? Ya, jahit pakai tangan. Allahuakbar. Lepas tu tepi-tepi tu pakai lilin. Nak bagi dia tidak rambu-rambu tu, semua tu kan? kita buat pakai lilin. Subhanallah. Jadi itu satu pengalaman yang menarik dan saya buat pelbagai corak lah. Akhirnya adalah abaya yang tiba-tiba ada ropol hijau. Abaya hijau, ingat saya buat yang untuk backup vokal, arwah Soleh buat yang solo-solo tu. Kan? Dia ada lain-lain tu Ya. kan? Selepas tu ada perubahan. Next perubahan kita buat macam kita dah ubah image, tak pakai jubah dah. Sekitar 1994, 95. Betul. Waktu tu 93 ujung saya lari dulu. Saya lari pergi Jordan. Saya belajar ketika dia belajar di Jordan tu, saya post melalui wakil mak ayah pelajar yang belajar di Jordan tu, dia datang. Dia orang datang, saya kirim pada dia orang kerongsang. Kerongsang yang ada jurai-jurai tu. Jurai-jurai. So Nada Murni selepas tu pakai kerongsang tu dengan Betul. kita buat muffler hijau tu. Muffler hijau. Ada render-render tu. So dia orang pakai yang macam tu. Saya di Jordan pun ada kumpulan nasyid Sabtu Abdal. So Sabtu Abdal pun pakai benda tu. Kami dapat sebulan persembahan di TV Jordan sebenarnya bulan puasa. Jadi balik Malaysia tukar serban Jordan pula. Ya, Dulu betul. kan dulu pakai serban lain. Saya bawa serban-serban kat Jordan. Jadi Abang Zadan itu menunjukkan bahawa setiap persembahan Nada Murni dia mengikut trend Ya. Mengikut trend semasa. Betul. Dan kalau kita punya konsep macam ni. Bila kita dapat persembahan kat tempat yang sama 2-3 kali, baju akan berubah automatik. Baju, fashion semua akan berubah. Jadi memang kalau nak cerita image ni memang sentiasa berubah-ubah. Sehinggalah daripada jubah tukar kepada baju Melayu samping. Betul. Kita buat syuting kan dekat depan Wisma. Lepas tu kita berubah kepada baju Melayu moden. Betul. Warna peach tu. Ingat waktu tu saya dah mula kreatifkan diri dengan arwah Soleh tu. Kita buat petak-petak dengan labuci. Tu ada jalur-jalur antara ketika tu kita dah mula buat tempahan baju. Baju Melayu moden dengan Pak Cik Irman kan. Kita doa semoga beliau sihat sejahtera. Dia ada antara pencipta fashion yang buat baju kita. Betul. Yang memang orang kata proper punya. Jadi lepas baju moden tu banyaklah baju-baju lain. Sampailah. Okey Abang Zadan. Saya nak tanya Abang Zadan. Adakah idea kreatif yang Abang Zadan terapkan dalam kumpulan ataupun ahli-ahli dalam Nada Murni tu semasa persembahan tu, adakah ada idea tu daripada luar ke ataupun memang memang terhasil dengan sendiri? Ya, saya terasa ini sesuai untuk penampilan dengan kita melihat kawan-kawan kita, cara kita berkawan, cara penerimaan masyarakat ketika itu. Jadi kita rasa ini pakaian yang sesuai untuk kami. Mana tak ada ambil daripada luar copy paste. Tak pandai. Waktu tu tak ada magazine. Yalah, betul. Kita tak boleh tak tengok pun video ke TV pun tak ada waktu tu. Begitulah maksudnya menunjukkan Allah anugerahkan idea kreatif tu kepada Abang Zadan untuk diterapkan dalam kumpulan Nada Murni gitu. Ya betul. Dan Salman sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, sejarah
dari awal pembawitan saya dalam industri muzik ni bersama Nada Murni, pakaian yang paling saya tak dapat lupakan adalah kostum Pentoman. Oh, So Betul, yang betul. paling grand kita buat Ya, ya. di MPPJ. MPPJ. So kostum Di tu Dewan Civic, dengan Isman punya gaya, dia walaupun dia berwatakkan nafsu, Betul. tetapi kita tampilkan dia dengan image nafsu jahat dia yang grand. Dia keluar macam betul. Dracula, macam Dracula. Lepas tu di dada dia tu saya menggunakan, sebenarnya orang tak tahu, saya hanya menggunakan kertas cardboard, dan saya balut dengan wrap yang untuk BBQ tu. Rap lah. Dengan wrap tu yang silver tu, kertas wrap tu, dia jadi V dekat dada. Lepas tu saya buat dia punya belakang tu. Lepas tu Isman yang bagusnya dia ada memek muka yang semula jadi. Tak payah nak pakai topeng. Dia waktu tu kita cuma just make upkan sikit-sikit kat hidung, tapi dia memainkan peranan dengan wajah dia. Dengan raut wajah tu kan. Ya, selepas Nada Murni ramai sekolah-sekolah IPT cuba buat persembahan tu, tapi dia orang menggunakan topeng. Bila topeng dia punya feel dia lain. Betul. Kita tak dapat tengok macam mana nafsu tu beraksi dengan nafsu. Riak muka dia kan. Riak muka dia dan Eye sebagainya. contact sebagainya. Itu yang memang sangat saya puas hatilah. Dan saya waktu tu menjadi hati. Hati saya rasa tak perlu nak heavy-heavy. Saya menggunakan kain chiffon waktu tu sebenarnya, supaya dia jatuh lembut. Dalam dan seterusnya tarian munajat lah. Tarian munajat. Okey, sebut saja tarian munajat ni. Kita mohon kepada semua yang menonton secara live ni, korang share, like dan juga komen yang baik-baik untuk Sembang Santai Janji Sampai. Kita bersama dengan Tuan Azadan, iaitu dalam konteks seni dan budaya dalam Nada Murni. Okey, nak kita sambung balik tadi. Okey, sebut saja tentang tarian sufi kan, ataupun apa-apa saja yang berbentuk seni dan budaya dalam bentuk pergerakan. Bagaimana Abang Azadan untuk dapat idea tu, ataupun macam mana boleh dizahirkan? Sebelum masuk Nada Murni, saya belajar sekolah agama, sekolah rendah di Felda Semencu. Sekolah agama tu, di belakang sekolah agama tu ada satu pentas budaya. Felda Semencu punya lah, untuk anak tempatan di situ. Saya curi-curi lari daripada rumah. Mak ayah saya kalau petang je memang kita orang tak boleh keluar rumah. Memang kena duduk dalam rumah. Tapi saya curi-curi lari tengok persembahan teater. Zaman tu yang popular ulik mayang diulik, dia ada persembahan dia macam mana. Saya macam waktu tu saya suka sangat. Tu saya fikir macam mana aku nak lepaskan rasa orang kata bakat tu kan. Tapi tak boleh sebab family saya memang diorang prefer lebih belajar dan sebagainya kan. Jadi dekat situ saya tengok tarian tu, memang saya suka. Dan waktu Nada Murni ni, untuk pengalaman anda, bukan senang nak buat tarian Nada Murni. Dan lagu munajat tu sendiri sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang masih segar lagi. Sebab masih terngiang-ngiang dan juga masih dimainkan kan. Betul. Diputarkan lagi. Apa rasanya adalah setiap pembikinan lagu tu, daripada rakamannya, video klipnya, persembahannya ataupun konsep lagu tu memang kita buat secara halus. Contohnya untuk tarian munajat tu, saya, Faizal Hijaz, Rahmat Rabbani, Abang Yusof Sabri, Isman, kami kena berkurung dalam asrama perempuan. Asrama tu kosong, tak ada pelajar perempuan di Madrasah Kebudayaan dan Kesenian Islam tu. Selama seminggu kami tak dibenarkan keluar, kecuali pergi sembahyang Jumaat. Kita orang makan dalam tu, kita solat dalam tu, mencari idea dalam tu, kita buat tahlil, minta ya Allah bagilah idea. Bayangkan, inilah kali pertama kumpulan nasyid ada tarian. Betul. Lepas tu kami fikir dia punya panduannya, dia orang kata Sufi Taridah Sufi Timur Tengah. Tu saya fikir tak boleh sebab tu zikir. Tu zikir, lepas tu kita tak ada kekuatan yang macam tu. Dia orang tu konsep, sebenarnya saya nampak gini, tarian Turki tu dia konsep dia lebih kurang macam ballad. So kita kena ada ilmu dunia juga. Jadi saya cuba kaji waktu tu macam mana. Saya tak ada handphone waktu tu. Saya cuba bertanya-tanya dengan orang yang berpengalaman. Waktu tu Abang Yusof Sabri sendiri, dia dah memang pernah hidup di IPT dan sebagainya. So saya tanya, kalau
berkaitan dengan tarian ni macam mana? Kalau dia ceritalah, kalau ballad ni konsep dia macam ni, gini, lagu dia, gerak tari dia dan sebagainya. Sebab kita minat, saya cepat tangkap benda tu. So saya rasa kalau macam tu, tari dra, saya tengok persembahan yang macam Mak Yung cerita apa kan. Ulit mayang So, tadi. ulit mayang apa semua tu. So saya kata, oh dia lebih kepada gerak tangan kita. So saya tu macam dapat idea lah. Kalau munajat tu kena macam ni. Kalau mahfirah, hati, macam tu lah. Dia datang macam tu. Desiran kan. Tarik balik, semangat. Lepas tu, membina rohaniku. So dia, benda tu naluri tu dia datang. Alhamdulillah. Dan saya rasa macam memang bila buat benda-benda macam ni, memang saya dapat menjiwainya. Dan Alhamdulillah, memang awal pembabitan selepas Nada Muni Rabbani tu, saya banyak jemputan jadi jurulatih untuk tarian munajat. Sekolah-sekolah banyak yang buat. Ada yang buat time perhimpunan, ada yang buat gimmick permulaan persembahan dan sebagainya. Guru-guru sekolah, antaranya sekolah Semak Kajang lah, Ustaz Zainafi kita tu. Selain tu, saya cuba olah lagu lain. Waktu Nada Muni tu, saya olah dengan Faizal. Saya antara ramai-ramai Nada Muni yang saya rasa sentuh je boleh kami datangkan idea untuk nak buat tu. Gerak tu, saya rasa Faizal sebenarnya. Sebab apa? Kami cuba buat tarian yang kedua. Kita orang berdua, lagu Di Mana Ketenangan. Di mana ketenangan, di mana kebahagiaan. Saya memang, first saya akan fikir, okey, saya tanya, lagu ni rentak dia macam mana? Dia kata dia lebih kepada macam ballad lah sikit kan. Macam tu, okey, kalau macam tu senang lah ballad. So bayangkan lagu tu dia macam ballad punya persembahan. Kami sempat buat di Universiti Melaya waktu Nada Muni tu. Di Universiti Melaya dengan ada jurai-jurai kat sini sebab dia ballad. So dia kena ada lah jurai-jurai kat situ. Tapi kita mengekalkan dengan pakai serban, ada kerosang itu. So sebenarnya jadi tak meninggalkan unsur-unsur sunnah ataupun unsur yang menampakkan kebaikan lah. Ya betul. Jadi sebenarnya hiburan ni tak salah. Tapi salah pilih hiburan tu membuatkan kita rasa bersalah. Okey, nak tanya pula. Yalah, kalau kita tengok persembahan Nada Muni ni sangat hebat dan juga bila dipentas tu nampak muka cerah, bersih. Yalah, di samping memanglah dia membuat persembahan tu dengan hati yang ikhlas dan sebagainya. Dan juga kita tengoklah sampai sekarang pun betul-betul semua tengok Abang Zaidan ni light jauh beza kan. Bersih, gebu-gebas semua ada. Kan? Itu rahsia lain. Okay, jadi adakah sebenarnya sebelum naik pentas ni adakah juga macam artis-artis di lain-lain yang kita tengoklah, dia orang kena make up dulu sebagainya. Okey. Adakah sebenarnya? Saya cakap kat kawan-kawan, sampailah sekarang ni pun kita berdakwah melalui pentas hiburan. Kita berada di pentas hiburan. Bila kita berada di pentas hiburan, kita tak akan lari daripada orang kata fashion, glamour. Bukan kita cari glamour. Maksudnya kita akan terdedah dengan benda-benda yang macam tu. Jadi bila kita terdedah dengan media dan sebagainya, memang kena jagalah penampilan diri. Jadi Nada Muni dulu memang kita akan touch up untuk buang minyak. Asalnya buang minyak aje lah kan. Betul. Tapi mana yang saya tengok kadang-kadang dia okey je kan. So kadang-kadang dia rasa nak pastikan kening dia tu betul-betul hitam. Kita letaklah celak sikit. Pakai Nada Muni ni dulu memang popular dengan pakai celak lah. Betul. Pertamanya celak tu bukan sekadar hiasan, tetapi dia pakai yang sunnah kan. Jadi kita pakai macam tu lah. Dan kita tak ada over-over lah, tak ada. Kita pakai sekadar orang kata untuk buang minyak. Dan nampak berseri-seri kan. Jadi alhamdulillah masing-masing pandai bawa diri. Alhamdulillah. Sehingga kadang-kadang bila persembahan tu dia orang make up sendiri je. Tapi pasal bedak ni pun ada sejarah dia. Boleh tak kita share kongsikan dengan termasuk Syekh Mahyudin tu kan. Ya ke? Sampai orang panggil bedak pink. Jadi Nada Muni dulu bedak dia orang adalah bedak telkom tu. Bedak telkom tu letak kat tangan, letak kat muka tu je. Okey. Sampai pada saya ubah. Saya beli bedak beku nyonya tu. Cap nyonya tu kan untuk sapu senang. Tu saya ubah lagi. Tak semua pakailah. Ada yang pakai bedak biasa je. Macam saya dengan beberapa orang yang memang kita minat untuk menjaga muka tu. Betul. Saya pernah pakai bedak rahsia lah kot. Ceritalah. Cerita. Sebab ni memang untuk kita nak bongkar ataupun kita nak cerita zaman kegemilangan Nada Muni. Okey, sebenarnya saya tengok mak saya.
Mak saya dah berusia, kalau tengok sekarang umur dia 80 tahun. Betul. Tapi kalau dia berhias, bukan berhias pun. Dia di rumah, lepas mandi mak saya akan duduk di cermin. Dia akan memang kadang-kadang dia cukur bulu-bulu muka dia tu. Dia pakai bedak, apa nama ni? Bedak tu lah, bedak pink tu. Bedak nyonya tu yang air tu, bedak air. Okey. Bedak air tu. Jadi saya pun waktu tu pergi ke kedai, tanya, saya bawa botol mak saya tu. Tunjuk Habis saya. lemak kat mana hilang ni. Saya tunjuk kat kedai, saya nak beli bedak ni. Tu saya bawa balik KL, saya mula pakai. Adalah beberapa orang pakai bedak yang sama, tapi lama-lama saya rasa macam putih sangat lah kan. Tak sesuai. Jadi waktu tu kita tukar kepada bedak compact. Bedak compact tu ramai yang gunakan. Bedak compact yang pink tu je. Lama-lama kita upgrade sampailah saya pernah beli yang berjenama sendiri. Sebab ialah kita sajalah nak cari pengalaman kat situ kan. Jadi alhamdulillah lah. Itulah saya rasa tak salah sebab kita berada dalam pentas ini. Kalau kita pergi masjid takkan akan bedak kan. So kita nak pastikan peminat ataupun orang ramai yang akan sentiasa melihat, wow, kumpulan nasyid ni walaupun berjubah, berserban, kemas, sejuk mata memandang kan. Adalah kita ni semua datang daripada mana-mana telaga kan. Okey Abang Sadan, sebabkan masa sangat menceburi kita untuk segmen yang terakhir ni sebenarnya banyak lagi kita nak congkil, banyak lagi. Sebenarnya seni budaya kan berluas kan. Luas. Apatah lagi zaman gemilangan kumpulan Nada Murni ni lama kan. Saya pernah duduk di belakang Dewan MPPJ Kelana Jaya tu, Petaling Jaya. Yang sidik tu 3 hari 3 malam tak keluar buat baju untuk konsert. Subhanallah. Dengan arwah soleh. Itu memang paling saya rasa pengalaman yang tak ada orang buat kot. Kami duduk bilik kecil je. Kalau bilik studio ni separuh, saya dengan arwah soleh siapkan untuk 30 orang. 30 orang bayar buat pakai jahit tangan, lilin dan double sider. Double sider tinggal. Double sider. Allahuakbar. Dan sikit lagi. Sampailah arwah Ustaz Asri kahwin, Isman kahwin, siapa lagi yang seangkatan waktu tu? Ustaz Asri Ubay kahwin. Arwah Ustaz Asri kata, dan Ana nak berhias yang simple, kalau boleh lepas nikah tu boleh cabut je. Tapi saya fikir takkan saya nak buat abaya kan. So saya beli labuci yang mahal-mahal, saya tampal dengan double sider, saya just letak dekat bahu dia, dekat tepi sini. Jadi sebab apa, dia lepas tu dia nak balik kan. So habis nikah Ustaz Asri ada buat show kan, lagu kasih sayang kan. Betul. Lepas tu dia nak balik, so dia tak nak tukar-tukar baju, dia nak pakai baju yang sama. So tinggal saya cabut macam tu je. Jadi bayangkan di pentas kita ni dah berada di pentas dunia, tetapi kita orang sebenarnya pakai double sider je. Yang tu yang mahal kan. Itu yang orang lain tak tahu, tetapi kenangan kan. Tetapi hasilnya dia telah sampai sekarang kan. Ya, alhamdulillah. Okey Abang Sadan, minta maaf sebab masa sangat menceburi kita. Kata-kata akhir silakan kepada penonton. Okey. Kata-kata akhir saya untuk segmen ini dan jemputan ini yang berkaitan dengan imej, penampilan dan seni budaya ni, sama-samalah kita wawarkan sebab apa, seni dan budaya ni dia tidak lari daripada kehidupan kita. Pelik kalau seseorang tu dia tolak seni dan budaya ni. Sebab apa, seni dan budaya ni merupakan adab, salah satu adab dalam kehidupan kita, betul tak? Untuk kita menyantuni orang, untuk kita menyayangi orang, nak rasa keinsafan pun bila dengar lagu-lagu nasyid ni, kita akan rasa mudah. Dia salah satu jalan mudah untuk menuju takwa. Jadi teruskan adik-adik ataupun pejuang-pejuang nasyid sekarang ni, jangan malu untuk berkarya menghasilkan imej yang kreatif. Sebab bila kita berada di atas pentas, kita takkan nak menyanyi tegak macam tu aja. So tampilkan seni-seni budaya dalam Islam ini dari sudut pakaiannya, persembahan dan sebagainya. Jadi tahniahlah untuk Salman, sebenarnya antara orang kuat untuk menggerakkan program TV santai-santai kita Nada Murni ini, insya-Allah. Semoga terus. Saya yakin setiap minggu banyak kupasan-kupasan, perkongsian yang boleh kita sharekan. Dan insya-Allah nanti kita nak jemput lagi, boleh ke? Boleh insya-Allah. Dalam kontak yang lain pula. Saya tak cerita bahawa pertama kali saya bersama Nada Murni, saya tak ada duit. Itu nak pergi show, kasut tak ada.
kasut tak ada. Oh, kasut tak ada. So nanti dulu tak Itu cerita kan. nanti dulu. Itu nanti kita akan kupas dalam segmen ataupun slot yang akan datang. InsyaAllah. Jadi insyaAllah terima kasih kepada semua yang terus menonton untuk segmen kali ini, iaitu seni dan budaya dalam konteks Nada Murni bersama dengan slot Sembang Santai Janji Sampai daripada Persatuan Sahabat Nada Murni Malaysia dan juga saya sendiri Salman Al-Farisi. Mohon maaf jika sepanjang saya mengacarakan program ini ada tersalah kata dan tersalah silap. Jadi mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum dan jumpa lagi. Hari ini kita bersyukur, hari esok tambahkan kesyukuran dengan nikmat pemberian Allah. Itu sifat seorang hamba. Hari ini kita bersyukur, hari esok tambahkan kesyukuran dengan nikmat pemberian Allah. Itu sifat seorang hamba. Tanda syukur atas nikmat Allah, kita mesti tunaikan perintahnya, menjauhi semua larangannya, mengabdikan segala yang ada. Hari ini kita bersyukur, hari esok tambahkan kesyukuran dengan nikmat pemberian Allah. Itu sifat seorang hamba. Jika kita kufur dengan nikmatnya, dianggap tiada mengenang jasa, menderhakai budi yang Allah beri, azab Allah yang layak baginya. Hari ini kita bersyukur, hari esok tambahkan kesyukuran dengan nikmat pemberian Allah. Itu sifat seorang hamba. Itu sifat seorang hamba. Itu sifat seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan live Sembang Santai Janji Sampai daripada Persatuan Kebajikan Sahabat Nada Murni Malaysia. Yang belum share, teruskan share live kita ini. Yang belum beri komen yang baik-baik, teruskan memberi komen yang boleh memberi manfaat kepada kami dan juga semua penonton-penonton yang hadir. Dan juga yang paling penting, jaga SOP dan juga saya mengharapkan semua dalam keadaan sehat-sehat belaka. InsyaAllah. Alhamdulillah, siri yang seterusnya ini kita akan perbincangkan lagi, kita akan kupaskan lagi tentang banyak lagi tentang kisah Nada Murni. Kalau sebelum ini kita ceritakan tentang zaman kegemilangan Nada Murni, hari ini kita akan kupas, kita akan bentangkan kepada korang semua di luar sana sebab kita ni santai-santai ya. Okey, iaitu seni dan budaya dalam Nada Murni. Okey, di kalangan kita ataupun di seluruh penggiat seni tanah air, iaitu seorang yang lebih daripada 5P lah. Kalau biasa kita tengok 3P tu dah dahsyat kan, dah hebat dah dia kan.
3P, 4P, ini 5P, rasanya lebih daripada 5P. Dia adalah seorang pelakon, penasyid, penyajak, pelawak, pelukis, penulis skrip, banyak lagi tu. Pengacara, kartunis, banyak, sangat banyak. Ahli panel, penjuri, banyak, sangat banyak. Jadi kalau nak cerita tentang dia, memang seorang yang hebat, memang seorang dahsyat, dan juga dia adalah antara penggerak di dalam Nada Murni. Tidak lain dan tidak bukan, bersama dengan saya, terimalah Ustaz Dini Juri. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nampak, kita lihat, tengok raut wajah Pak Dini, ceria, senyum, senantiasa. Sebenarnya itu kot ayah membuatkan ayah setakat ini ialah sihat sebagainya, senyum kan. Alhamdulillah. Tapi tu tadi lebih sangat cuma satu je. Apa dia? Juri je. Memang dalam juri dekat Malaysia saya seorang je. Ya. Dini bin juri. Tu je. Kan kita dah tengok sini bahawa Ustaz Dini bukan saja ni, dia juga pelawak P juga kan. Okey, bersama kita dengan Ustaz Dini Juri. Saya rasa tak perlu saya nak perkenalkan lagi sebab dah cukup 6-7 P tadi dah. Hari ini kita Ustaz Dini sembang santai, janji sampai. Jadi kita santai je santai-santai je. Sebab apa? Saya pun menggunakan slang-slang ataupun perkataan-perkataan simple-simple je kan. Hai korang sebagainya kan. Untuk nak kita relax dan juga seluruh peringkat penonton boleh melihat dan juga boleh nonton secara rakaman. Sembang santai, janji sampai. Okey. Ayah, boleh saya panggil ayah? Lagi baik, lagi mesra, lagi santai. Okey ya. Boleh tak ayah cerita sikit dulu apa yang ada dalam Nada Murni, iaitu dari segi sudut konteks seni dan budaya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih kepada program Sembang Santai, dan tajuk yang diberi kepada saya ini kebetulan tajuk yang saya hayati sejak saya bersama Nada Murni sekian lama. Okey. Sebelum pergi jauh tentang seni dan budaya yang luas dia punya pembicaraannya, jadi saya nak sebut dulu Nada Murni. Sebelum Nada Murni diletak nama Nada Murni pun kita berbincang. Apa kena mengenai tajuk tu? Banyaklah nama-nama yang tajuk untuk ia buat kumpulan. Jadi kita ambil kesimpulan Nada Murni. Nada ini dia sama juga macam nyanyi nada, bercakap nada, berbahas nada. Jadi oleh sebab kumpulan Nada Murni ia menjadikan lagu-lagu nasyid ini sebagai hibur didik dalam bidang dakwah. Jadi sebut nada, jadi dakwah tu nada itu dikaitkan dengan nada. Manakala murni semua tahu. Itu berhubung dengan maksud ayat Quran yang ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Adalah kamu menyuruh manusia kepada kebaikan dengan hikmah dan dengan maudhu yang baik-baik. Jadi murni. Di situlah cantuman dua ayat yang besar itu tadi, dakwah dan menyeru kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana dan baik. Itu Nada Murni. Dari segi konteks ayah sendiri terlibatnya dalam Nada Murni, dan mungkin ramai di luar sana pun tahu bahawa ayah ataupun Ustaz Dini ini sudah memang daripada awal lagi kan, daripada awal tertubuhnya Nada Murni ini telah terlibat. Jadi ayah dalam Nada Murni ini, dalam seni budaya ni apa yang ayah buat? Maksudnya yang ayah laksanakan. Okey, sebelum tu nak bagi tahu juga kenapa tiba-tiba muncul saya. Sebelum tu saya melukis kartun kan, orang kenal saya melukis kartun. Kemudian melawak, saya pernah menyertai program reality Bakat TV sampai peringkat akhir kan. Tetapi tiba-tiba ada dalam nasyid kan. Okey. Oleh sebab kami berada dalam sebuah jemaah dakwah mengajak kepada orang kebaikan. Okey. Dan waktu itu saya pun jiwa saya dah sangat sinonim atau sangat sesuai untuk sama-sama kawan-kawan pergi dakwah je lah. Apa yang kita ada ini kita gunakan sebagai dakwah. Okey. Saya berada ini kebetulan dalam jemaah itu posisi saya sebagai timbalan mudir kebudayaan dan kesenian dan sukan. Gitu.
okey. Sebelum tu dah wujud Sebelum tu dah kumpulan. Kumpulan putera-putera, ya. Jadi dari kumpulan putera-putera inilah dia lahirlah pada Nada Murni. Nada Murni lebih kurang kalau nak kira secara fisiknya itu bukan dalam sekitar tahun 1990. Tapi saya ini mana saya tak ambil tentang tarikh itu. Saya ambil ditubuhkan Nada Murni secara kerohaniannya, secara falsafahnya, iaitu berdasarkan pada Nawaitu. Betul. Dia tidak pada tarikh, pada Nawaitu. Betul. Jadi sebab itulah bahawa gerakan Nada Murni, kumpulan nasyid ini, iaitu dijadikan dia sebagai salah satu kerja dakwah yang mana mudah-mudahan Allah terima sebagai satu ibadah. Maka disitulah saya terlibatnya dari awal. Jadi sebelum Nada Murni berlaku pada tahun 1990 dan kita dah melatih anak-anak ini sebagai kader-kader dakwah nasyid. Tak lama dah. Lebih kurang dekat ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang baru masuk pun. Jadi itu mula terlibatnya. Di zaman kegemilangan kumpulan nasyid Nada Murni, Yes. yang ramai di luar sana pun tahu tentang zaman kegemilangannya, dan juga sehingga saat ini ramai juga yang peminat-peminat bukan yang terlibat Nada Murni tapi peminat-peminat yang di luar sana yang tahu tentang lagu, tentang saja, tentang apa saja yang dipentaskan ataupun yang telah dihidangkan oleh kumpulan Nada Murni kepada masyarakat masa itu. Yeah. Jadi Ustaz Dini masa itu di mana posisi Ustaz Okey. Dini Okey. sebagai untuk konteks dalam Ya. seni dan budaya? Okey. Oleh sebab melihat anak-anak putera-putera ini hanya membuat persembahan di majlis-majlis kecil, di majlis-majlis yang simple-simple, tapi mereka mempunyai kekuatan dalaman, iaitu kekuatan pribadi untuk menjadi orang yang barangkali berani, taat dan ikhlas. Tapi mereka ini juga ada bakat. Saya lihat dalam jemaah ada orang-orang profesional yang dah ada kat situ. Contoh macam yang berbahagia Tuan Haji Abdul Wahab Yusof, ya. Betul. Yang saya temui dia dan rakan karib saya sebelum itu. Banyak lagi lah kan antaranya. Jadi kenapa tidak kita buat di satu dewan yang besar, kemudian kita buat persembahan yang startup masa itulah. Waktu itu pakai laser lah. Pakai laser. Pakai laser, pakai ice dry ice yang masuk dalam tong. Sekarang pakai smoke je tu mesin kan. Betul. Dry ice betul. Cantik dia punya dry ice tu kan terapung gitu. Oh ya Allah. Jadi peranan saya nak bayangkan orang ni nak dihidangkan apa? Nak dihidangkan apa? Nasyid je kan? Tak, kita dakwah. So saya mengarang satu konsep skrip. Skrip tu ada konsep dia. Oh, jadi masa itu ayah Murni tak ada lagi. ayah terlibat untuk nak membuat dia punya untuk macam skrip lah kan. Ya. Skrip konten lah. Yes. Oh, Persembahan yang akan kita buat iaitu di Dewan Hang Tuah di Melaka. Dewan Hang Tuah. Dewan Hang Tuah Melaka. Yang penontonnya jangkanya lebih dari 5 kali ganda yang kita jangkakan. Penuh ruang. So saya fikirkan, saya akan menjadi seorang penonton. Siapa yang saya nak tengok? Saya nak tengok. Sebelum ni kita tengok pendakwa-pendakwa. Dia cara dakwah dia. Betul. Penasib-nasib waktu itu sebelum tu ada kumpulan Al-Jawahir. Betul. Kumpulan dari Medan, kumpulan yang Simuk Putih tu kan. Itu yang dipimpin oleh Tuan Al-Mukhlis tu. Kumpulan apa yang Watan ke apa. Tapi dah tak ada masa tu. Dah mati dia, dah tak ada, dah tak aktif selama 5 tahun. Zaman tu tak ada kumpulan nasyid. Tak ada kumpulan nasyid Tak ada. So kita nak bawa elemen antara nasyid dengan persembahan yang mainstream. Yang waktu itu sesuai lah yang mana tayang kat TV kan. Ada unsur-unsur lighting, ada unsur light, ada unsur-unsur background. Okey ya, bila sebut tentang IT kan ataupun Yes, teknologi di masa itu, adakah masa itu juga kumpulan-kumpulan lain yang bukan nasyid dah buat benda tu ke atau belum? Belum. Uish. Kita pertama kali buat. So itu kita pakai slide, kalau sekarang pakai LED kan. Betul? Waktu itu salah seorang engineer kita, Saudara Fauzan, Saudara Tuan Haji Ahmad Zakaria, Dato' Ahmad Zakaria, dengan kerjasama daripada Profesor Dr. Mansur dengan Dr. Syukri, dia ambil slide-slide yang kita hendak tu, dari soal kelahiran, daripada apa semua, beli slide tu. Yang kita tayang melalui slide saja. Betul ya. Kita ada 10 tray. Yalah. 10 tray. Teknologi tu memang orang tak buat lagi. Subhanallah. Tapi kita dapatlah, kita waktu tu tak ada Google nak tengok Yalah, macam mana. Semban show kan.
Tadi bila bila ayah sebut tadi ayah beli kan gambar-gambar tu semua. Tu tadi terfikir kan sebabkan kita terfikir zaman ni kan ambil Google je kan. Ya. Tapi sebenarnya betul zaman tu belum Slide. belum berkembang lagi kan. Dia ada piring tu kan. Taruh slide banyak-banyak, tekan. Katakan sakarat. Gambar orang tengah mati, tengah tu kan. Pakai slide. Betul. Beribu slide. Teknologi itu baru pertama kali kita gunakan. Digunakan oleh nada murni. Nada murni. Subhanallah. Tu. Jadi peranan ayah waktu itu memikirkan duduk seorang seolah macam kami ni seorang penonton. Gergasilah tengok penonton, nak tengok persembahan. Apa yang kita nak sembahkan? So persembahan kita dipanggil persembahan hibur didik. Hibur didik. Dalam pada itu kita menghiburkan orang, kita mendidik. Betul ya? Saya fikirkanlah dari semua sudut. Dari sudut dressing pakaian dia, dari sudut punya lighting dia, dari sudut skill perjalanan dia pun, pantomim dia. Jadi peranan ayah waktu itu iaitu mereka skrip, mengarang skrip. Okey ya. Di manakah ayah dapat seperti mana macam ayah cakap tadi di saat itu belum ada lagi IT ataupun teknologi canggih. Bagaimana ayah boleh terfikir untuk nak buat di samping ada nasyid daripada nada murni, ada bacaan sajak, ada slide pula, Yes. ada smoke, ada light laser sebagainya kan. Bagaimana terfikir untuk ayah untuk nak dapat benda tu? Okay. Kalau sekarang senang kan, dia Betul. tengok Google je, tengok persembahan Michael Jackson, tengok persembahan sekarang ni kan, senang. Betul. Waktu tu memang tak ada. Itulah gunanya kumpulan, gunanya jamaah, gunanya tim. Di antara macam saudara Haji Muhammad Fauzal ya. dia pemikir. Haji Tuan Haji Abdul Wahab pun dia pemikir. Dia duduk dalam satu company besar dalam perakaman, tentu dia dapat melihat. Kalau bolehlah kata dia, kita nampak dalam background tu ada gambar begini-begini contoh. Saya pun saya catat. Saya nak tunjuk tak ada. Saya tak ada nak buka apa begitu kan? Iyalah. Memang buka fikir perah otak. Kawan-kawan dah tidur, kita malam-malam buka fikir lagi. Skrip pertama, buang tak jadi. Ambil yang lain tengok jadi. Dah siap, okey final, kita bentangkan dengan panel kita. Setuju? Kita jumpa pada bos lah. Bos kata dari setuju, kan? Barulah kita buat demo dulu. Tuan Haji Mat Zakaria siapkan ini skrip ni, buatkan apa ni, buatkan slide tu. Lakaran semualah. Saya baca sikit saja katakan tak. Dini hari itu seorang obi rambah di kamar mandi. Contoh kan? Betul. Dia pun buat slide seorang obi. Yang mana yang tak ada kat sana, dia ambil slide sini, ambil gambar, lakonkan. Jadi semua buat sendiri, fikir sendiri. Tak ada rujukan mana-mana. Tak ada rujukan mana-mana. Dari tim tu lah. Tentang suara datar ataupun efek-efek, angin, burung semua kan. Itu kita pada sound engineering kita ada macam Haji Ahmad Izzar atau Abang Al kan. Dia tahu pula tentang sound-sound itu dan termasuklah Tuan Najwa. Gitu. Okey, jadi nampaknya masih banyak lagi yang benda yang kita kena congkil. Yes. Daripada Ustaz Dini atau Pak Dini ataupun saya lebih mesra panggil ayah. Yeah. Dan juga yang di luar sana teruskan share rakaman video ini dan juga terus share Sembang Santai Janji Sampai. Relax-relax je kita hari ini dan kita bersama dengan panel kita yang pertama iaitu Ustaz Dini Juri, seorang yang sangat hebat dan juga seorang yang memikirkan tentang seni dan budaya dalam konteks kumpulan nada murni. Okey ya. Okey nak cerita nak tanya ayah lagi. Jadi kita bercerita pula tentang bagaimana ayah dapat menzahirkan sehingga sajak ini diterima oleh masyarakat di masa itu dan juga dapat ditonton hingga ke hari ini. Sebenarnya apa tip ataupun rencah yang ayah dapat, yang ayah letakkan dalam sajak Sakaratul Maut. Mungkin semua orang tahu tentang cerita ni. Rencah yang paling ulung sekali seperti yang saya mula awal tadi, ditubuhkan nada murni itu bukan bergantung pada tarikh tapi pada nawa itu. Niat kita masa itulah ditubuhkan sebenarnya. So, nawa itu kita buat ini untuk apa? Yang itu paling utama dan ibadah pun dikira dengan bermula dengan nawa itu, tak ada nawa itu, tak ada niat, tak ada kira ibadah, lagu. Betul. So itulah kita kekalkan di mana kita tampil, di mana kita waktu menulis pensel kita, di mana waktu kita latihan sorang-sorang kat cermin,
kita nak itu kita buat ni, mudah-mudahan Allah ridhai, mudah-mudahan menjadi satu dakwah untuk ke jalan Allah. Itu di mana-mana pun sekarang pun. Yalah, betul. Walhal pun kalau kita pakai cantik, man pakai tanjak, bukan nak megah-megah. Kita pakai make up sikitnya. Cantik kan itu media elektronik perlukan begitu. Betul. Itu pun kita ingatkan dakwah itu kerana Allah. Itu ramuan pertama. Okay. Yang kedua, sebagai seorang seni, kita kena banyak imajinasi, banyak kita bayangkan. Bayangkan, dan jangankah kalau boleh bayangkan dengan orang yang dah buat, kita nak buat. Kita buat dia yang ori, yang orang tak pernah buat. Yang belum pernah buat. Dia sesuatu benda yang tengah-tengah masyarakat. Itu dia. Yalah, saya sendiri pun ayah bila ayah sebut tentang bagaimana di masa itu kumpulan nasyid Nada Murni yang buat pertama kali membuat persembahan besar ke big show yang saya dapat tahu bahawa di masa itu belum ada orang buat yang sebegitu rupa kan. Ya. Begitulah sekali hebatnya zaman kegemilangan dan juga seni budaya yang telah diterapkan di dalam kumpulan Nada Murni. Jadi korang jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dengan Sembang Santai Janji Sampai. Okey, Ustaz Adi ni. Minta maaf lah ya. Sekejap panggil Ustaz. Okey, santai. Santai kan. Okey Ustaz Adi. Okey, kita bercerita balik dalam seni dan budaya dan konteks. Ustaz Adi ni kenal tak rakan-rakan ataupun yang teamwork tadi? Boleh tak diceritakan dengan kami semua dan juga semua penonton? Mungkin ada anak cucu mereka pun ada sedang menonton dengan kita pada hari ini. Silakan. Dia ada beberapa lapis. Lapis pertama iaitu saudara daripada saya sendiri, iaitu saudara Tuan Haji Abdul Wahab, Tuan Datuk Haji Ahmad Zakaria, Tuan Haji Faizal Muhammad Nur. Kemudian di selain itu technician seperti Haji Ahmad Izar atau Abang Al. Kemudian penasihat berpertubuhan Nada Murni sendiri iaitu saudara Azmah. Waktu tu dia ni mereka muda. Abang Al dengan Abang Azmah dia masih muda, tapi yang lain itu agak dah berumur. Inilah tim awal. Dan Tuan Haji Abu Hassan Yusof. Itu yang betul. Kemudian datang pula tim kedua. Setelah kita pergi dakwah sampai Singapura, sampai ke Sarawak, sampai ke datanglah orang-orang baru yang boleh jadi pelapis kedua. Seperti saudara Farhid Abdul Fattah, saudara Dwayne, ya betul. saudara penyanyi Nusantara Syekal. Dan banyak lagi lah. Maka tim ni datang. Betul. Maka kepakaran mereka ni, dan mereka kenal pula orang-orang di luar sana. Bahkan kita pernah panggil Jen Samsudin untuk buat talk tentang persembahan atau dan sebagainya lah. Dan banyak lagi lah. Jadi ini tim awal. Yang minta maaf lah kalau yang saya tak dapat sebut tu, yang saya agak dah lupa waktu singkat ini. Tapi tim yang kedua ni lebih agresif, lebih berani. Dan mereka sampai dakwah melalui ini, walaupun dia persembahan ni yang grand kita buat grand betul. Tapi yang sederhana, dia kelas ke C atau B, A, B, C, kita bawa yang overseas punya, kita bawa C lah. Sebab tak ramai orang kan. Contoh pergi London, pergi ke negeri China semua kan. Tapi yang grand macam di pada Dataran Merdeka, kita jumpa Cat Steven ataupun Yusuf Islam. Itu memang A punya lah. Dan kemudian waktu itu Datuk Bandar, Tan Sri Alias Umar. Memberi kerjasama baik, polis memberi kerjasama baik. Dikatakan katanya hampir 40,000 penonton di Dataran Merdeka. Di masa itu rasanya memang sangat besar. Itu outdoor, bukan dalam, bukan dalam studio. Yang dalam studio ni banyak. Yang outdoor itulah memang hebat. Gitu. Okey ya, bila sebut tentang show-show ni, ayah rasa sepanjang di zaman kegemilangan kumpulan Nada Murni, ayah rasa agak-agak berapa puluh ke ratus ke? Saya dalam catatan dari saya 450 buah persembahan besar. Allahu Akbar, besar. Antara yang mengejutkan saya ada 2 tempat, iaitu di Dewan Muiz. Di Dewan Muiz di Kota Kinabalu, lebih dari 20 orang telah syahadah setelah melihat persembahan itu, ya Allah. Kemudian waktu kami membuat persembahan Nada Murni di Medan. Ada seorang doktor perempuan, histeria. Sebab waktu melihat bagaimana kelahiran seorang bayi, melihatkan diri dia lah kan. Kemudian sampai sakaratul maut dan selesai itu, dia menjerit menangis. Kenangkan dosa dia, kenangkan kesalahan dia. Dan banyaklah, kalau nak kirakan dia satu persembahan kita di mana-mana tu, yang jumlah itu memang banyaklah kesannya. Gitu.
Allah. Okey, ya. Ada soalan daripada penonton Yes. yang nak diajukan kepada ayah. Okey ya. Dalam banyak-banyak show-show atau persembahan yang ayah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kumpulan Nada Murni, apa yang ayah rasa satu persembahan yang ayah rasa memang ingat sampai sekarang? Dia punya orang kata apa? Yalah, bila kita buat satu persembahan tu, kita terlibat secara langsung, mungkin kita rasa dia punya dia punya lazat dan dia punya manis dia tu. Ada tak? Ayah Tapi boleh ceritakan? sebenarnya man banyak man. Banyak Tapi bagi saya antaranya yang paling berkesan, walaupun di data mereka begitu hebat kan, di tempat-tempat lain begitu hebat, tapi saya ingat di Kuala Terengganu man. Di Kuala Terengganu Di Kuala Okey, Terengganu. apa kelebihan ataupun manisnya? Waktu itu ayah memang tak boleh bangun. Allah. Kena sakit sakit gout, sakit rheumatism, tak boleh bangun pakai wheelchair kan. Allah. Saya buat persembahan sakarat. Seperti mana yang dibuat, walaupun saya tak larat bangun kan, tapi saya boleh buat persembahan begitu. Akhirnya hari ini bekas Menteri Hal Ehwal Agama, Menteri Kanan Agama, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri telah membuat catatan dalam buku dia tentang peranan Nada Murni dan Sakaratul Maut. Boleh rujuk buku dia. Boleh rujuk. Baru 2-3 hari ini menjadi satu perbahasan. Betul. Bagaimana kehebatan Nada Murni, bagaimana kehebatan Sakaratul Maut itu sendiri. Waktu itu memang saya betul-betul saya rasa saya bahawa di alam Sakaratul Maut. Saya berada di depan malaikat. Allahu Akbar. Saya itu sangat berkesan. Sangat lazat waktu itu. Tapi itulah, kita manusia dia nafsu macam ini dah lupa lagi tentang hal itu. Tapi itulah. Oh, itu. Yang lain ini memang saya semua berkesan lah. Yalah. Allah. Itulah sebab saya dah seru dengan kawan-kawan dan ada penasib sekarang. Siapa sajalah yang terlibat dalam dunia hiburan, khususnya dalam bidang nasyid, biarlah lawai itu kita kenalah betul-betul letakkan dia untuk kerana Allah. Yang keduanya, ia bukan kerana glamour, bukan kerana apa pun. Yang kedua, bahawa kita minta bahawa supaya majlis itu diberkati. So, kita kena ada, kita solat hajat, kita kena ada puasa, kita kena ada doa yang tersendiri. Allahu Akbar. Itu sebab kita harapkan begitulah kumpulan nasyid yang ada sekarang ini. Betul. Supaya, sebab kita boleh lihat sekarang ni kesannya kumpulan Hijaz dengan Rabbani yang berada memang itu hardcore dalam Nada Murni. Sampai sekarang dia kekal seperti adik-beradik seperti ini, tak ada pecah belah pun. Betul. Jadi intipatinya nawaitu dia bergerak. Dan kita doakanlah Hijaz Rabbani dan semua penasihat terus bergeraklah. Lepas KBP ini buatlah satu kerja itu, ajak manusia kerja kepada jalan kebaikan melalui dakwah lewat nasyid tadi dengan baik. Ya, Itulah rahsianya. Okey, tu nampak tu. Itu adalah antara pesanan daripada Ustaz Dini tentang penasihat-penasihat yang sebelum ini dan juga yang akan datang dan juga yang akan menempuh dunia nasyid selepas ini. Niat tu kena betul kan? Dan juga kena ikhlas dan juga kena betul-betul niat dakwah tu kan. Okey, untuk akhirnya ya, dengarnya ayah ada satu cerita yang bila ayah ada baca sajak sakrat tu yang terkeluar. Apa yang terkeluar? Boleh tak ayah kongsikan? Saya pun rahsia tu tak ada siapa yang tahu. Okey ya. Boleh tak ayah kongsi dengan kami semua ni? Sebenarnya ada sejarah yang sangat memang saya pendam sejarah tu hampir 25 tahun ke 30 tahun. Baru-baru ini waktu hari raya sambutan hari raya Nada Murni, baru saya dedahkan cerita tu. Jadi peristiwa itu berlaku di sebuah persembahan besar di Kota Medan. Oh, Kota Medan Kota Medan ya. Memang benda itu semua tak duga. Bahanlah orang yang menguruskannya di sana iaitu Allahyarham Ustaz Aziz Ismail waktu itu. Selepas persembahan tu, hinggalah sebelum dia di mana dia bertemu saya, je dia akan tanya kenapa banyak sangat mana tu dekat ini di masa konsert di Medan. Saya kata sebenarnya benda ini rahsia. Tak apalah. Sekarang dah lebih moden. Semua orang pun tahu bahawa semua orang yang dah bila umur naik dia gigi tanggal, dia akan pakai gigi palsu. Saya gitulah. Dia dah mula gelak dah. Kata dia. Aku tahu dah. Jadi waktu itu biasanya kalau saya bawa sajak sakaraat tu ujung dia mana 3 kali kan. Yang itu lebih 10 kali. Mana jadi, ayah buat lebih 3 kali? Tapi okey, waktu tu orang berduduk je. Menangis saya tu orang. Allah. Betul. Jadi kalau saya cakap gitu kan, nanti kata sian orang tu menangis aja, kita main lawak-lawak kan. Yalah betul. Simpan sampai 30 tahun lebih. Saya dedahkan dekat malam
malam hari raya Nada Murni itu. Betul, Okey. betul, betul, betul. Itu tak semua. Ha. Jadi waktu itu, waktu mana yang pertama tu, pang dah jatuh dah. Apa yang gigi? Ha. Saya terhenti. Biasa terus sama mana tu kan. Dia pun mana. Saya buat letih-letih, buat lentur kan. Habis tangan meraba. Mana. Memang kita bagi tahu dekat follow spot, 3 kali mana tutup tak lampu tahu. Okey. Dia tutup 3 kali dah, automatik dia tutup. Saya masih mana. Mana. Batu man dapatkan. Mana batu bau lantang. Mana. Itu rahsia kan. Lama saya simpan. Jadi sebagai ayah sebut banyak kali mana tu sebagai kita jatuh. Jatuh mana yang pertama. Tapi boleh cari pula dalam gelap tu. Banyak bukan duduk situ je. Merata cari. Sekali-sekali ada orang lampu-lampu. Iyalah, Lampu sulur. lampu ha. Nampak putih-putih pergi sana. Mana? Tengok-tengok. Situ pula ada putih-putih kan. Dapat jumpa. Tu mana? Bawa macam tersedak tu macam nyawa dekat atas tu. Bahkan tu elok mana? Itu dia. Allah. Cerita ayah ni ada tak ayah simpan mana-mana ke atau macam mana ke? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tapi saya akan catat dalam sebuah buku memori saya, kehidupan saya lah dalam bidang dunia seni ni, iaitu dalam buku yang berjudul Perjalanan Ini. Perjalanan ini. Dini Juri. Okey, jangan di luar sana nampak ayah ni ataupun Ustaz Dini ni memang bukan saja orang yang hebat, yang dahsyat, bahkan dia seorang pelawak. Tapi pelawak yang real. Cerita tu yang cerita betul kan? Dan dia boleh dapatkan. InsyaAllah buku tu akan diterbitkan nanti Perjalanan Ini daripada Ustaz Dini Juri. Dia boleh dapatkan mungkin banyak cerita-cerita lagi kan dalam tu kan, sejarah dan juga apa yang ayah telah terlibat dalam industri dunia seni, seni budaya tanah air ni termasuklah dalam kumpulan Nada Murni. Kan disebabkan masa tidak cukup untuk kita bersembang lagi, sembang santai lagi, sedangkan banyak lagi ilmu-ilmu yang kita nak congkil, banyak lagi pengalaman-pengalaman yang ayah mungkin nak sharekan lagi kan dengan penonton-penonton ni. Tapi insyaAllah mungkin kita akan buat lagi slot-slot yang lain lah, insyaAllah dengan slot-slot yang lain dan juga dengan konteks tajuk-tajuk yang berlain pula, insyaAllah. Nanti kita akan jemput lagi saat ini. Dan juga terima kasih kepada semua yang terus menonton untuk segmen kali ini, iaitu seni dan budaya dalam konteks Nada Murni bersama dengan slot Sembang Santai Janji Sampai daripada Persatuan Sahabat Nada Murni Malaysia, dan juga saya sendiri Salman Al-Farisi. Mohon maaf jika sepanjang saya mengacarakan program ini ada tersalah kata dan tersalah silap, jadi mohon maaf. Dan akhir nanti kita akan saksikan Ustaz Dini Juri akan menyampaikan sebuah sajak. Puisi ini ialah sebuah nukilan yang saya tulis sekitar tahun 1976. Tujuannya iaitu untuk sinopsis buku Rindu. Nukilan ini telah dijadikan oleh kumpulan Hijaz sebagai sebuah nasyid, iaitu dengan tajuk Rindu juga. Jadi memang saya yang menulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punyai rasa rindu. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punyai rasa rindu. Rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindu pada kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Orang-orang bertakwa rindu akan kebenaran, kejujuran, dan keikhlasan. Orang mukmin merindukan anak-anak yang soleh, istri-istri yang solehah, keluarga bahagia. Rindu itu adalah anugerah Allah. Rindu pada kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Masih panjang lagi, boleh dengar lagu Rindu nyanyian Munif dari Hijaz. Itu sebahagian saja. Sekian, terima kasih untuk
Sembang santai, janji sampai.